Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi kitabil aziz, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna ilahan syatata. Yang bermaksud, kami ceritakan kepadamu hal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk, dan kami kuatkan hati mereka semasa mereka bangun, lalu berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang menciptakan dan mentadbirkan langit dan bumi. Kami tidak akan menyembah Tuhan yang lain selainnya. Jika tidak, bermakna kami memperkatakan sesuatu yang jauh dari kebenaran. Maksud surah Al-Kahfi ayat 13 hingga 14. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, jembatan di atas mimbar ini saya nyeru kepada diri saya sendiri dan juga kepada sidang jemaat sekalian. Marilah sama-sama kita memperbaiki diri dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sama-sama melakukan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebelum saya meneruskan khutbah pada tengah hari ini, saya ingin berpesan kepada sidang jemaah sekalian agar sama-sama kita menumpukan perhatian dan jangan bercakap-cakap suatu khutbah disampaikan. Mudah-mudahan kita akan beroleh manfaat untuk kebaikan di dunia dan juga di hari akhirat. Khutbah pada hari ini akan membicarakan tajuk pemuda hebat negara sejahtera. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sejak akhir-akhir ini kita sering mendapat berita-berita yang negatif tentang generasi muda. Kes-kes salah laku jenayah sosial, jenayah syariat, jenayah sivil, jenayah syariat, masalah disiplin, masalah adab yang sering dikaitkan dengan mereka. Hal ini menyebabkan kerisauan dan keresahan ibu bapa pada hari ini. Generasi muda hari ini adalah penentu masa depan negara. Menurut Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang sarjana dan pemikir Islam yang tersohor pada masa ini, berkata, apabila kita hendak melihat keadaan negara masa hadapan, lihatlah generasi mudanya pada hari ini. Sekiranya golongan muda pada hari ini adalah dari kalangan yang berakhlak dan beremak tinggi, sudah pasti negara kita masa akan datang adalah negara yang aman makmur, yaitu baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Akan tetapi, jika keadaan adalah sebaliknya, maka bersedialah kita untuk berhadapan dengan kemungkinan buruk yang akan berlaku. Seorang pemikir dan penyair terkenal Mesir, Syekh Ahmad Syauqi, pernah berkata di dalam syairnya, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Yang bermaksud, sesungguhnya sesuatu bangsa itu kuat dan hebat kerana akhlaknya. Jika rosak akhlak mereka, maka bangsa itu akan lenyap dan hilang. Sidang jemaah yang berbahagia, dalam usaha kita mencari jalan untuk membina dan membangunkan generasi muda hari ini, ia perlu mendapat perhatian yang serius
dari semua pihak, sama ada dari kerajaan maupun rakyat. Namun begitu, janganlah usaha itu hanya ala kadar sahaja, seperti mana melepaskan batu di tangga atau berbentuk tindakan secara bermusim. Ingatlah bahawa peranan dan tanggung jawab beliau pada hari ini adalah sangat penting dalam menjana pembangunan negara, bangsa dan agama. Peranan beliau hari ini bukan sekadar membina kerjaya atau melakukan aktiviti-aktiviti untuk memenuhi masa lapang dan hobi sahaja, tetapi golongan beliau sepatutnya turut sama menyumbang ide, masa dan tenaga ke arah pembangunan modal insan supaya menjadi bangsa dan agama yang dihormati dan disegani di persada dunia. Orang muda Islam hari ini sepatutnya bukan lagi hanya menjadi penonton atau pemain simpanan saja, tetapi haruslah bersiap sedia untuk menjadi pemain utama dalam membawa umat untuk memimpin tamadun dunia dan menjadi umat contoh. Terutamanya ketika imej agama Islam kini yang digambarkan dalam keadaan buruk. Gambaran buruk imej Islam hari ini semestinya diperbetulkan melalui kekuatan ilmu, kekuatan iman, akhlak, kekuatan pribadi, intelek, ekonomi, pemikiran dan kebudayaan generasi muda pada hari ini. Peranan generasi muda sebenarnya terserlah di dalam sejarah manusia itu sendiri. Golongan muda harus menjadi pencetus kepada kebangkitan dan menjadi penggerak kepada arus perdana perubahan masyarakat. Dalam sejarah perkembangan agama Islam, sejak ia bermula bertapak di Mekah sehingga berkembang ke Madinatul Munawwarah, maka golongan muda lah yang banyak memainkan peranan utama, seperti mana sahabat Rasulullah SAW yang setia berjuang dan berjihad menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Jika kita melihat nama-nama besar seperti mana Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf, Ibnu Zubair, Ibnu Abbas, dan ramai lagi sahabat-sahabat yang menjadi pendukung pertama dan jentera penggerak pembinaan ketamadun Islam masa dulu. Sejarah juga pernah menyaksikan kehebatan Usamah bin Zaid, walaupun masih berusia 17 tahun, tetapi beliau mampu memimpin satu bala tentera untuk menyerang kerajaan Rom. Begitu juga dengan kehebatan Muhammad Al-Fatih yang telah membuka kota Istanbul, Konstantinopel ketika usianya masih 21 tahun. Ringkasnya, peranan utama warga muda Muslim hari ini ialah: yang pertama, kena menjadi hamba Allah yang bertakwa di atas muka bumi ini. Kedua, bertanggungjawab membina dan membangun diri dari segi intelektual, rohani, jasmani dan emosi. Yang ketiga, orang muda hari ini kena menjadi penyeru kepada kebaikan, yaitu menjadikan gaya hidup yang sehat yang berteraskan kepada Islam sebagai satu cara hidup. Yang keempat, orang muda hari ini hendaklah menjadi orang yang mencegah dan menghalang segala kemaksiatan dan amalan yang bertentangan dengan syariat Islam, bukan jadi sebaliknya. Yang kelima, orang muda adalah menjadi pencetus, penggerak dan pembina tamadun Islam yang unggul, dihormati dan disegani masyarakat dunia. Saudara kaum muslimin, dalam dunia yang serba modern dan kemajuan dunia global tanpa sempadan hari ini, banyak berlaku kebanjiran budaya negatif yang melanda negara di seluruh dunia. Pemuda hari ini bukan saja terdedah kepada masalah penyalahgunaan data yang semakin meruncing, tetapi mereka juga semakin tersesati budaya hedonisme, yaitu berhibur secara keterlaluan, terjebak dalam perzinaan dan melakukan seks bebas, ketagihan dadah dan judi, arak, bahan porno, yaitu lucah, dan banyak lagi penyakit sosial yang amat membimbangkan kita. Mana mungkin generasi muda yang mengamalkan gaya hidup seperti ini mampu untuk memikul amanah sebagai pemimpin
yang akan mengurus dan mentadbir serta menjamin kedaulatan negara dan kesucian agama Islam di masa hadapan. Tentunya kegusaran ini turut dirasa dan dikongsi oleh semua generasi pewaris hari ini. Justru itu marilah kita sama-sama berganding bahu, bekerjasama dan bertanggung jawab membina anak bangsa kita dengan acuan dan cara hidup sehat yang berteraskan ajaran agama Islam yang suci ini. Seperti mana firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surah At-Tahrim ayat 6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarannya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang keras dan kasar, tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Sidang Jumaat beriman mengakhiri khutbah Jumaat pada hari ini. Marilah kita mengambil pengajaran untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan. Antaranya ialah yang pertama, pemuda Islam hendaklah meningkatkan keimanan, akhlak dan pribadi mulia, kerana ianya merupakan aset penting dan penyelamat kepada sesebuah negara. Yang kedua, kita sebagai ibu bapa dan pemimpin masyarakat hendaklah berusaha meningkatkan imej dan kepribadian para pemuda dengan menyediakan pendidikan dan bimbingan yang sempurna. Yang ketiga, pemuda Islam hendaklah menjauhkan diri daripada aktiviti-aktiviti yang kurang sehat, seperti mana budaya berhibur berlebihan, berpoya-poya, pergaulan bebas, ajaran sesat, dan gerak ekstrim yang boleh menghancurkan remaja pada masa hadapan. Yang keempat, pemuda hari ini hendaklah mendekatkan diri dengan institusi-institusi Islam seperti masjid, surau, serta berusaha melibatkan diri dalam pengimarahannya. Dan yang terakhir, masyarakat dan pemimpin perlu mendekati pemuda dengan membimbing dan menaruh kepercayaan kepada beliau untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti positif untuk membangunkan agama, masyarakat dan negara. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal